Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita sambung semula pengajian kuliah maghrib kita menerusi kitab yang menjadi rujukan kita, Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, jilid yang kedua. Alhamdulillah, kehadiran pun tak kurang macam biasa. Cuma kalau boat, kalau ferry dia sengit belah ni. Belah ni ramai. Belah ni lain. Awak tuan-tuan duk dua pok. Duk kira pati lagi kah? Habislah. Tak apalah, duduk datang mana pun saja melawak. Tuan-tuan, kita sedang baca tentang bab kelebihan orang-orang yang lemah. Itu bab yang sedang kita baca, bahawasanya orang yang lemah ada kemuliaannya, kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemah di sini yang kita baca pada awal dulu ialah memfokuskan kepada lemah dari segi harta benda, miskin, melarat, hina. Selalunya dipandang rendah oleh manusia, tapi mereka ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung hadis yang ke-90. Tuan-tuan, kalau ada kitab tu kira nombor hadis, bilangan hadis. Kalau muka surat dia tak sama. Saya punya Jawi, ada kawan-kawan kita Rumi, hadis yang ke-90. Dia tak lari dah, kitab mana pun dia sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia tidak ada yang boleh bercakap ketika bayi kanak-kanak melainkan 3 orang. Ini yang disebut dalam hadis ni. Dalam riwayat yang lain ada lagi lah, sebab dia nak cerita kat kita, dia bawa main hadis yang ada hubung kaitnya dengan tajuk yang kita baca kan. Jadi dalam hadis ni disebutkan, Nabi kata ada 3 orang yang dia boleh bercakap fil mahdi. Fil mahdi ni maksudnya dalam dui, dalam buayan. Kecil lagi lah, tak sepatutnya boleh bercakap. Tiba-tiba ada dalam kisah yang dilakukan oleh Allah, yang mencari adat, orang kata dia boleh bercakap. Kita boleh bercakap apa tahun budak-budak 3 tahun kot, cucu saya 2 tahun dah tak boleh cakap ni. Ada yang berat mulut, tak boleh cakap, ada yang cepat. Tapi selalunya kalau waktu duduk landui tu tak ada yang boleh bercakap. Tengah menyusu, kalau dia bercakap tengah duduk landui tu lari tok dia.
Ni orang ke apa ke ni duk cakap. Dia luar biasa. Tapi ada, Allah takdirkan berlaku begitu. Antaranya yang disebutkan dalam hadis ni, 3 budak ni. Satu, Isa bin Maryam, Nabi Isa anak Maryam. Kan Nabi Isa ni tak ada pak. Siti Maryam ni dia ni ahli ibadat, dia tak kahwin. Dia buat bagi dia satu tempat ibadat bagi dia, hampiran di masjid lah, dia duduk di situ lah, ibadat aja kerja dia, sampai ke habis umur. Tiba-tiba sebelum tu dia mengandung. Orang pakat tanda tanya lah, siapa dia pak dia. Pakat tuduh macam-macam lah kan, pasal luar biasa. Sampailah Aisyah ni, setengah riwayat kata umur dia 40 hari kot. Maryam duk dukung, orang duk ejek, duk kata. Lalu Maryam kata, kalau hampa nak tahu siapa pak dia, tanya dia. Tanya dia. Ada setengah riwayat katakan dia pun letak jari di perut dia, tanya, siapa bapa kamu? Lalu dia jawab, aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabinya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mempunyai bapa, Allah yang melahirkan aku. Jadi ternapilah bila dia bercakap, maka ternapilah tuduhan-tuduhan palsu yang dibuat oleh orang ramai pada waktu itu. Dan ini adalah salah satu daripada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Allah nak tunjuk bahawasanya Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Tak semestinya kalaulah nak dapat anak, kena kahwin baru dapat anak. Jadi Allah terikat dengan benda tu, dengan perkara tu. Jadi kalau tak ada pak, tak boleh jadi anak. Tak, maknanya iza aradallahu syai' ayaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah mengendaki berlaku sesuatu, Allah kata kun, jadi, fayakun, maka jadilah ia. Jadi nak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Macam bercakap juga lah. Tak mestinya dua orang boleh bercakap. Kecil pun kalau Allah nak dia boleh bercakap. Jadi Allah menzahirkan kekuasaan dia. Kan nak menafikan semuanya kena dengan sebab. Kan Allah boleh buat. Kan Allah boleh buat benda hak mustahil, tak munasabah, tak tahu jadi, Allah boleh buat. Kalau dulu dengan cerita lagu tu lah pun dia jadi, tak sangka betul lah nak jadi lagu ni. Tak munasabah lah, tak masuk akal. Dia main. Kalau ikut adat kata tak jadi. Allah Maha berkuasa, kita pegang satu. Ini kehendak Allah. Iza aradallah, bila Allah mengendaki sesuatu, maka dia kata kun fayakun. Antara kaf dengan nun, mudah aja berlaku. Dan lagi satu, sesuai dengan zaman. Zaman dulu-dulu ni, Allah nak menzahirkan kebenaran tu dengan dia tunjuk benda-benda yang luar biasa berlaku. Sebab sesuai dengan pemikiran orang zaman tu. Kan? Sebab tu Nabi pun, zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, Allah nak tunjukkan kekuasaan dia, tiba-tiba bulan terbelah dua masuk dalam baju Nabi kan, keluar daripada tangan. Pasal apa? Pasal tahap pemikiran orang zaman tu, dia boleh percaya sesuatu bila dia tengok benda pelik baru dia percaya. Kan?
Tapi mai zaman kita ni memada dengan Al-Quran. Perkembangan ilmu pemikiran ni dia semakin luas. Kan, semakin luas. Kita tengok manusia ni dia semakin cerdik. Zaman kita dulu dalam satu kampung tu ada kot 2 orang masuk universiti. Tu ni jangan balik Mesir orang kata hebat wahai dia duduk di Mesir tu belah remeh menyengit, balik buh jubah terpaksa kan. Orang sambut, orang rasa besar lah, jadi perkara biasa. Orang mengaji, ada anak murid saya dia buat 2 degree dalam satu masa. Hebat. Kita nak beli satu jenuh merangkak. Pemikiran tu dia berkembang, dia semakin cerdik. Jadi zaman awal Islam, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, sebab tu Nabi Musa Allah bagi mukjizat tongkat dia. Pasal zaman tu bila tengok pelik dia akan percaya, dia akan beriman. Jadi sebab tu berlaku zaman tu kita tengok banyak cerita-cerita yang mencari adat. Allah menzahirkan kudrah dia bagi mereka tu nampak kan. Jadi balik pada cerita tadi, maka itu satu kanak-kanak seorang kanak-kanak yang boleh bercakap waktu bayi, iaitulah Nabi Isa bin Maryam. Sebab tu dia dalam Quran sebut Isa bin Maryam, Isa anak Maryam, sebab dia tidak berkahwin dan tidak bersama dengan siapa-siapa pun. Allah yang menjadikan, tiba-tiba dia hamil, lalu diberitahu oleh malaikat kepada dia. Satu. Yang kedua, wasahibu Juraij, iaitu sahibah Juraij, yakni anak yang membebaskan Juraij. Juraij ni dia seorang ahli ibadat yang sangat kuat, tuan-tuan. Bukan takat yang fardu, yang sunat-sunat pun, sampai dia buat satu pondok ataupun rumah dia, dipanggil saumah, rumah untuk khas dia ibadat. Dia tak bercampur dengan orang, dia kira duk ibadat dia. Ni Juraij. Dalam hadis ni cerita kisah Juraij. Wa kana Juraijun rajulun abidan fattakhadha saumatu fakana fiha fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli faqala ya Juraij, faqala ya Rabbi ummi wa salati, fa'aqbala ala salatihi fansarafat. Panjang hari ini, kita baca sikit-sikit. Satunya ialah anak yang membebas, yang kedua anak yang membebaskan Juraij. Juraij ialah seorang ahli ibadat yang membina bangunan ibadat untuk dia beribadat situ. Kemudian datanglah ibunya, ketika itu dia sedang sembahyang dalam rumah tu, tempat ibadat dia tu. Dia tengah duduk sembahyang. Ibu dia panggil, ya Juraij, wahai Juraij. Mak dia mai, dia duduk sembahyang. Lepas tu dalam hati Juraij ni kan, dia duk fikir, ya Rabbi ummi wa salati, wahai Tuhanku, makku kah sembahyang aku kah. Dia jadi lagu tu, nak tamatkan sembahyang kah, nak jawab panggilan mak dia kan, nak terus sembahyang kah. Dia duk oplah gitulah. Lalu dia ambil keputusan, maka ia meneruskan sembahyangnya. Dia terus sembahyang, tak peduli mak dia panggil. Maka ibunya pun pulang baliklah, panggil Juraij, tak menyut kan. Mak dia pun balik. Kemudian
falamma kana minal ghadi atathu, kemudian keesokan harinya ia diziarahi oleh ibunya lagi, dan dia juga kebetulan sedang sembahyang, yusalli, dia duduk sembahyang lagi. Faqalat, maka mak dia panggil, ya Juraij, wahai Juraij. Faqala, ay rabbi, apa nama, ya rabbi ummi wa salati. Mak aku kah, sembahyang aku kah? Dia duduk fikir, nak jawab mak dia kah, nak terus sembahyang kah? Fa aqbala ala salatihi, maka dia pun terus sembahyang juga. Dia ingat yang ni ibadat lebih mulia, lebih besar kan, memanglah kan. Kemudian mak dia pun baliklah. Falamma kana minal ghadi, kemudian mai pula esok, atathu, mai lagi mak dia, wa huwa yusalli, dia pun duduk tengah sembahyang. Faqalat, ya Juraij, wahai Juraij. 3 kali dah. Kali ketiga dah mak dia mai panggil. Kemudian dia macam tu juga, ay rabbi ummi wa salati. Mana satu ni aku nak utamakan, ni mak aku ke sembahyang aku? Lepas tu dia terus juga sembahyang. Fa aqbala ala salatihi, dia berhadap ataupun meneruskan sembahyangnya. Kemudian mak dia pun macam tu lah. Dah sampai kali ketiga dah mai tak jawab ni. Faqalat, dia pun berkata, yakni dia berdoa, mak dia doa, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau matikan anak aku Juraij ni sehingga dia melihat muka pelacur, muka orang perempuan yang tak baik. Yang dikatakan al-mumisat tu pelacur-pelacur lah. Jangan bagi mati Juraij ni melainkan dia tengok muka perempuan jahat ni. Kemudian fazakara banu Israil Juraijan wa ibadatahu, maka kaum Bani Israel duk sebut-sebut, duk cakap-cakap akan keadaan Juraij dan ibadahnya. Orang pakak cakap, Juraij ni lah, dia rajin sungguh ibadat, banyak sungguh buat sembahyang-sembahyang sunat, sampai buat satu tempat khas dia untuk dia ibadat. Orang pakak cakap gitu. Kemudian ada pula seorang perempuan pelacur yang dijadikan orang perumpamaan kerana kecantikannya. Pada masa itu ada seorang perempuan cantik jahat. Kata perempuan itu, aku boleh memfitnahkan Juraij jika kamu kehendaki. Kalau hampa nak, aku boleh bagi jahanam Juraij ni. Walaupun dia seorang yang baik, orang akan nampak dia orang yang tak baik. Ada punya manusia jenis ni, dia duk buat kerja nak bagi orang tak orang baik jadi tak baik. Zaman lah pun banyak, tapi lagi sakan dia buat cerita ni melalui WhatsApp, melalui TikTok, melalui apa, muka orang elok dia pergi ubah, cerita lah, tak kisahlah, banyak-banyak tambah hari tu ni, baru-baru ni macam-macam. Jangan, ini kerja orang jahat. Kerja zaman dulu perempuan ni dia offer kat depa, aku boleh bagi Juraij yang hampa sanjung, hampa kata dia ni baik, dia ahli ibadat, dia boleh jadi buruk, aku boleh buat. Kalau jika kamu nak. Kemudian maka pelacur itu pun menggoda Juraij dengan segala daya penariknya. Dia segok, dia pergi masuk di tempat ibadat Juraij tu, dia goda kawan tu,
Dia buat lagu mana wallahu alam lah, dia nak buat jahat, dia nak ajak Juraid tu buat jahat lah. Juraid ahli ibadat tu jaga. Ni tutera Juraid tambah kita lebih sengit ni, dia mai tak mai tak jumpa, berani sebang dia mai. Tapi Juraid ni macam mana, tetapi Juraid tidak memperdulikannya. Juraid tak peduli, dia buat lagu mana pun dia tak peduli. Lalu pelacur itu pun geram, dia pergi kepada seorang gembala berhampiran tempat ibadat Juraid. Tang tu ada orang duk gembala kambing. Pergi kat puak gembala kambing, nak jenis tak semayang apa semua, kira serupa kena loteri ya. Dan diserahkan dirinya kepada gembala itu, maka gembala itu melakukan zina dengannya. Gembala kambing itu kan, selera habis kambing lari habis tak sedar. Yang tu saya tambah lah, tak ada lagi. Lalu perempuan itu mengandung, dia pun mengandung. Setelah melahirkan anak, katanya ini anak dari Juraij. Dia buat fitnah. Jadi kita yang aku mengandung ni, anak dalam perut ni Juraij tu lebih hak duk ibadat tu. Itulah pak dia. Kan. Jadi kalau kita tengok cerita ni, pasal apa dia kena fitnah ni? Kerana doa ibu dia. Doa ibu ni jangan buat main lah. Mustajab, Allah terima. Sebab mak ni lah yang mengandung wahnan ala wahnin. Susah demi susah, Tuhan kata. Bukan kuih senang. Mana ada orang mengandung kuih senang? Kuih berat ada. Mengandung macam-macam lah. Kencing manis tak ada, dia main ada. Start pergi klinik tu kena minum air gula lah. Air gula belum ni tak ada kan. Semakin berat melahirkan pula lagi, kemudian membesarkan pula. Makbul doa ibu ni banyak lah. Sebab tu ibu-ibu bila bercakap ke anak-anak, jangan dia jadi doa. Anak buah jangan duk kata hang ni buat sungguh macam dengan iblis. Sak-sak jadi iblis pun. Pasal apa je kita ada doa pada kecil-kecil. Sebab tu orang tua dulu tengok cerdik kan. Dia tak kata apa nama perkataan-perkataan yang berbentuk doa yang tak baik. Kan. Dia larang yang tak mau bentuk doa bagi anak tu, jadi tak baik lah. Nakai sungguh lah budak ni. Dia kata nakai, dia tak kata jahat. Akai jenuh sungguh. Dia tak kata bodoh ataupun jahat. Pertama ibu kata, dia jadi doa. Biarlah orang tua dia kata betul sungguh lah anak aku ni. Bila dia buat benda tak elok, dia kata betul. Sebab dia takut dia jadi doa, Allah makbul. Ibu pula kata dekat anak. Maka orang ramai pun pergi ke tempat Juraij. Bila perempuan ni kata anak Juraij, dia pun pakat serbu rumah Juraij, duk tunggulah mak dah, duk dengki kat dia dalam ibadat. Ada cerita sikit je, pakat kumun lah lagu tu lah, duk ada kan. Duk tunggu masa nak renyok lah. Dapat satu pasal je, maka pakat pergi nak ke tempat Juraij, lalu menyuruh ia turun dari rumah tempat ibadat itu. Turun Juraij Mazat, dan mereka pun merobohkan tempat ibadat dia. Tempat dia buat ibadat tu dia pun runtuh habis. Tuan-tuan, kalau kata nak siasat apa, dia kira percaya dah kat perempuan tu. Inilah fitnah
Dan banyak kisah kita jumpa orang baik-baik ini selalu dia kena fitnah. Ini ujian lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pukul pula Jurid dan memukulnya. Lalu Jurid bertanya, apa hal kamu semua? Saya baca terjemahan dia tulis, apa hal kamu semua ni? Hampa buat apa kat aku ni? Pasal apa untuk rumah aku? Pasal apa hampa katuk aku? Jawab mereka, engkau telah berzina dengan pelacur ni. Dia telah beranak hasil daripada perbuatan engkau. Lalu Jurid bertanya, di manakah budak tu? Mana dia anak tu? Lalu mereka bawakan bayi itu kepadanya. Bawa mai kat dia. Kata Jurid, biarlah aku semayang dulu. Dia pun semayang 2 rakaat. Setelah selesai semayang, dia mendapatkan bayi itu, budak tu, dan menekan perut bayi itu dengan jarinya. Dia tekan perut tu Jurid, tadi bukan Aisyah. Tekan perut dengan jari dia sambil dia kata, wahai budak, siapakah ayah engkau? Jarid tanya, ya gulam, man abuka? Wahai budak, siapakah bapa engkau? Jawabnya, dia pun jawab, fulanun ar-ra'i. Lalu kata budak itu, si Polano, pengembala kambing tu, dia itulah pak aku. Budak tu cakap, budak tu habaq sendiri. Setelah dengar jawapan tu, mereka menghadap Jurid, semua pakat mai kat Jurid. Kan, fa aqbalu ala Juraidin yuqabbilunahu wa yatamassahuna bih. Dia pakat mai menghadap Jurid, peluk dia, ciumnya, dengan menggosokkannya, pakat gosok, inilah silap, buat baiklah dengan Jurid, pakat pi peluk dia, pakat pi cium dia, sambil dia kata, kami akan binakan semula tempat ibadat daripada emas untuk engkau. Tempat ibadat yang kami runtuh saat ni, kami nak buat lain dengan emas. Kata Jurid, tak payah, kembalikan binaannya daripada tanah seperti sedia kala. Mereka pun melakukannya. Buatlah macam saya balik, tak mau sampai emas. Lagi orang main curi, lari pergi surau, dia tahu, tapi yang manduk kata dia tak mau, kan. Ni satu budak yang boleh bercakap, cerita dalam Islam lah. Kemudian ada lagi kisah yang satu lagi, yang ketiga, di mana seorang bayi yang sedang menyusu pada ibunya. Dalam cerita ni lah yang kita nak ambil tajuk kelebihan orang yang lemah ni. Seorang bayi, seorang kanak-kanak, mak dia duduk menyusu, maka lalu di hadapannya seorang lelaki menunggang seekor binatang yang indah, kuda yang cantik. Ibunya pun berkata, Allahumma ja'al ibni misla hadza. Ya Allah, jadikanlah anakku ni seperti orang ni. Sambil duduk menyusu anak, lalu seorang naik kuda cantik, mak dia punya teringin lah, anak dia esok ni kaya, senang lagu tu. Dia pun kata, ya Allah, jadikanlah anakku ni macam laki-laki ni. Lalu bayi itu terus melepaskan susu. Dalam ni dia terjemah tetek maknya. Dia pun lepas nenek dia dan menghadap serta memandang kepada laki-laki tu. Dia pun cabut, dia boleh dengar mak dia doa gitu, dia cabut nenek dia pun tengok
kau lelaki-lelaki yang naik kenderaan yang cantik tu. Lalu dia berkata, ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti orang itu. Anak tu doa pula. Mak dia heran. Jangan kau ya Allah jadikan aku ni macam kau lelaki itu. Kemudian ia mengadap semula kepada susunya. Susu mak dia. Dia nenen balik. Dan menghisap susu seolah aku, kata Abu Hurairah, sedang melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah cerita benda ni, ketika menunjukkan cara penyusuan si budak tu tadi dengan jari telunjuk ke dalam mulutnya, kan, maksudnya bila cabut dicabut, kemudian balik dia hisap balik. Rasulullah tunjuk kat sahabat lagu tu. Baiklah, kemudian Rasulullah bersabda lagi, ada pula orang lalu membawa hamba sahaya perempuan. Lepas tu pula mai pula orang pakai heret seorang hamba perempuan, dan mereka memukulnya sambil duk pukul orang perempuan tu, hamba tu, sambil duk kata duk pukul dia. Dan mereka berkata, engkau telah melakukan zina, engkau telah mencuri. Dia pakai duk sebut, duk kata kat perempuan yang diheret tu, hamba yang diheret tu. Hamba perempuan itu hanya berkata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dia duk sebut yang itulah, memadalah Allah sebaik-baik tempat dia mengadu, dia berserah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kemudian berkata si ibu kepada bayi itu, mak budak tu yang tu tengah menyusu tu, bila lalu je orang heret perempuan tu, kan, sekali lagi si ibu ni berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan anakku ini sepertinya. Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, jangan engkau jadikanlah anakku ni macam perempuan ni, diheret, dipukul apa semua, dihina. Lalu budak tadi berhenti menyusu sekali lagi dan memandangnya, dia pandang orang perempuan yang dihina tadi ni. Lalu dia kata, budak ni doa, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti perempuan yang dihina ni. Budak tu bercakap, kan. Baik. Kemudian apa jadi? Maka di situ berlakulah soal jawab di antara keduanya. Iaitu ibu dengan anak. Mak tanya anak, cakap tak ni, tadi lalu seorang yang mempunyai rupa parah yang cantik, kenderaan yang cantik, aku berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku sepertinya. Tetapi engkau berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku sepertinya. Kemudian berjumpa pula dengan hamba perempuan yang mereka memukulnya. Dan mereka berkata, engkau berzina, engkau mencuri. Lalu aku, kata mak ni kat anak dia, aku berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan anakku sepertinya. Tetapi engkau berdoa, dia kata kat anak dia, ya Allah, jadikanlah aku sepertinya. Pasal apa? Lalu jawab si anak tu cakap lagi, sebenarnya wahai ibuku, lelaki yang mempunyai rupa paras yang cantik tadi adalah seorang yang sangat kejam. Nampak muka yang segak elok, cantik elok, belah remuh nyengit, rupanya penipu, kejam, kan. Sebab itu aku berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku sepertinya. Dan sesungguhnya hamba perempuan yang dituduh berzina dan mencuri tadi sebenarnya tidak berzina dan tidak mencuri. Sebab itulah aku berdoa, ya Allah, jadikanlah aku sepertinya. Nah, ba'bah.
Nak abang kata orang yang difitnah, no, orang yang dihina, yang diheret tu kan tidak semestinya hina, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena fitnah. Jadi lebih baik, maksudnya kalaulah antara seorang yang hebat dipandang mulia pada pandangan manusia tapi jahat, kejam, lebih baik perempuan hamba yang dipandang hina tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak yang cerita yang ketiga ni lah yang menunjukkan bahawa orang yang dihina itu ada kemuliaannya. Ada kemuliaannya. Baik, kita baca banyak ni dia buat main pengajaran hadis ni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Satu, doa seorang ibu kepada anaknya amat mustajab, sama ada untuk kebaikan ataupun untuk kejahatan. Sangat mustajab. Sebab tu cermat kita. Janganlah janganlah seorang ibu senang-senang untuk berdoa kepada anak dia yang tak elok. Kan kadang-kadang ada juga masanya ibu ni dia tak puas hati dengan anak dia. Amboi dia ni sejak boleh bini ni sampai kita tak pernah ambil berat dah. Lepas tu kita pun hangat hati, marah kat menantu, pengaruh lelaki dia, anak dia, doa yang bukan-bukan jangan. Mustajab. Doalah yang baik-baik. Kan? Kerana derajat ibu bapa ni di sisi anak begitu tinggi. Hingga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala firman, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu menyembah, janganlah kamu menyembah selain Allah dan kepada dua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Tuan-tuan tengok, Allah letak nombor 2. Nombor 1 sembah Allah, jangan sembah yang lain. Yang kedua, Allah kata mak pak buat baik. Tertingginya makam kedudukan ibu dan ayah di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu anak kena hormati sungguh-sungguh, mengasihi dua bapa. Allah perintahkan buat baik tu lepas suruh sembah dia. Sembahlah Allah, jangan yang lain. Lepas tu terhadap dua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Bila tinggi darjat ni, Allah bagi keistimewaan lah kepada ayah dan ibu. Doa dia kepada anak makbul. Kan tuan-tuan? Banyak doa yang baik-baik, jangan doa yang tak baik. Anak nak periksa ni ke apa, kan nak temuduga ke tengah mak pak lah, dia bawa ayak ni kata tu imam pi tak masjid, lambat lepas ustaz mai tahan tengah pintu buat lah, nak periksa. Kita buat sendiri, doa kita makbul. Doa makbul tuan-tuan. Habis tak tahu, minta ke Allah, ya Allah ya Tuhanku, tapi eloknya kita bangunlah tengah malam kalau rajin mayang 2 rakaat yang sunat. Lepas tu doa kepada anak kita, sebut depan Allah, ya Allah, aku 9 bulan dengan susah payah aku mengandung anakku ni. Aku melahirkannya dengan menumpah darahku, dengan penuh penderitaan. Aku besarkan dia juga dengan penuh kesusahan. Dari itu ya Allah, janganlah engkau hampakan pengorbananku itu. Jadikanlah anakku ini anak yang soleh, anak yang berjaya. Merayu depan Allah. Merayu depan Allah supaya kita ibu pula, ayah pula Allah makbul. Kat ustaz dengan tu imam pun itu sebagai tambahan aja. Mak pak tu dulu. Mak pak dulu-dululah pengalaman saya. Bila dah tak jadi dah kan, zaman tahun 70-an, 80-an, 90-an awal tu, 90-an. Mula saya ceramah tu.
ngajak keluar balik ada orang tunggu hutang kereta, pakai baju seluar semua, mayang haram dah, tunggu hutang tu lah, pegang botol satu, kan duk harap kita ada orang, dia ada. Tanya dia mana orang sini ke? Ini tak nak tengok kau pernah main masjid pun. Mana anak dia ada masalah apa tau, suruh kita buat yang buat pun tang kereta. Mai dalam masjid, ibadat, kita juga doa. Lepas tu nak minta kuat lagi harapan kita, doa kita tu, kita minta tolong orang-orang soleh, doa kerana orang soleh pun Allah ambil kira doa dia kan. Satu. Yang kedua, harus berlaku perkara yang luar biasa di kalangan manusia seperti bayi boleh bercakap-cakap. Ini harus. Ini menunjukkan kebesaran Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah nak buat apa pun tak boleh. Allah tak terikat dengan adat. Kan? Makan baru kenyang. Allah boleh bagi kita kenyang tapi tak makan. Tu tak mustahil bagi Allah. Kalau Allah terikat dengan peraturan tu, dia bukan Allah. Allah ni dia amat berkuasa, kan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas tiap-tiap sesuatu tu dia mampu buat. Jadi itu Allah tunjuk kebesaran dia. Yang ketiga, Islam menyuruh umatnya supaya mencari kemuliaan dan ketinggian hidup dengan apa cara sekalipun, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Carilah kemuliaan. Tak salah kita nak jadi mulia, nak jadi kaya, nak jadi apa semua, tapi asal tak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, orang Islam hanya dibenarkan berdoa ke arah kebaikan dan tidak untuk sebaliknya. Doa hak baik-baik ya. Jangan doa ke orang hak tak baik. Kalau dia tu tak baik sungguh, biar Allah sajalah yang membalasnya. Yang keempat, orang Islam, yang kelima, fitnah tidak memberi kesan kepada orang yang mempunyai keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah tak bagi kesan. Kalau bagi berkesan pesat je. Bila datang kebenaran, maka nampaklah kebatilan. Iza ja'al haq wa zahaqal batil. Bila mai saja kebenaran, maka hilanglah kebatilan yang dibuat. Orang fitnah kita, sabar, biar. Kalau kita betul, Allah akan tunjuk. Akhirnya Tuhan akan tunjuk kebenaran dia. Masa saja yang menentukan. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyelamatkan wali-walinya daripada malapetaka. Kan, wali-wali ni makna kekasih-kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beribadat dengan Allah. Selalunya walaupun dia susah, dia kena fitnah, akhirnya Allah akan selamatkan dia. Mainlah macam saya kata tadi, main dia kebenaran, hilanglah kebatilan tu, kan. Cuma kita tengok, bukan saja cerita Juraid ni ahli ibadat, orang baik, kan. Dan juga banyak lagi kisah-kisah yang lain, orang-orang yang baik, orang pandang serong, orang pandang apa, tapi akhirnya Allah perlihatkan kebenarannya, selamat daripada malapetaka. Yang penting kita ni jadilah hamba Allah yang dikasihi oleh Allah. Yang tu je, demai apa pun jangan susah hati. Tapi kalau kita pun kawak juga, payah padan lah dengan orang tu kata kat kita, ni kita dah tak pernah kita buat benda yang tak baik, benda yang tak elok, tiba-tiba timbul fitnah tu, kan. Allah akan selamatkan. Nanti kita cerita Nabi Yusuf, kan. Nabi Yusuf difitnahkan pun akhirnya terlepas, pergi dipenjara kan apa semua, akhirnya nampak kebenaran perempuan jahat tu. Baik, kemudian yang ketujuh, berlakunya karamah pada wali-wali pada bila-bila masa mengikut kehendak Allah. Ini kerja Allah, Allah boleh buat. Allah bagi karamah, dinamakan karamah, kemuliaan yang luar biasa lah kepada kekasih-kekasih Allah ni. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, macam Juraid tadi, dia tekan perut budak tu bercakap. Ini satu karamah Allah bagi kat siapa? Dekat wali-wali Allah. Orang-orang yang
martabat kasih Allah kat dia tu tinggi. Jadi Allah bagi kemuliaan tu. Jadi itulah hadis yang panjang, untuk renungan kita, untuk kita ambil pengajaran, bersama untuk kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pandang orang yang lemah, orang yang hina, orang yang rendah itu hina. Tak semestinya. Boleh jadi dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah satu hadis panjang tu, kemudian kita masuk bab baru pula untuk bulan depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.